membezakan antara simpanan dengan circulation dan rumah? Mana pentingnya circulation? Dalam konsep muamalah bagi umat Islam, kekayaan hendaklah di circulate. Okay. The wealth must be circulated and not hoarded. Jadi kita tak boleh menimbunkan kekayaan untuk diri kita saja, asal tak akan ke mana. Ada orang cakap pada saya, you kutip banyak mana emas pun, perak pun, ataupun equivalent sekarang ringgit lah, bilion-bilion ringgit ke apa ke, you punya perut masih satu, makan pun boleh banyak tu saja. Jadi buat apa nak timbulkan harta banyak-banyak? Okay? Jadi circulation of wealth adalah satu keutamaan bagi umat Islam. Dianjurkan melalui sedekah dan melalui zakat. Okay. Perniagaan juga merupakan satu modal ataupun model untuk circulation of wealth. Okay. Kerana barang yang bernilai bertukar tangan. Okay. Tetapi kita juga memerlukan adanya simpanan lah, kerana kita nak menunaikan beberapa kewajipan, contohnya untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi kita perlukan sedikit simpanan untuk membolehkan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Tetapi bukannya simpanan untuk menerima faedah, bukannya simpanan untuk membeli barang yang melampau dalam kemewahannya, seperti yang ditonjolkan oleh konsep kemewahan di barat. Okay. Luxury, too much luxury, because kerana mereka hanya mengejarkan dunia ini. Jadi they want the best in this world, tapi kita bukan mengejar dunia ini. Our best is not in this world. Jadi kita berpada-pada lah. Walaupun dari segi simpanan kita berpada-pada lah. Tetapi ini bukan menafikan bahawa tiada kekayaan bagi umat Islam. Kerana di zaman kegemilangan umat Islam, we are the wealthiest. Kita antara umat yang terkaya di dunia. Dan kita juga ada antara sahabat Nabi dan para tabi'in dan tabi'in juga ada peniaga-peniaga yang sangat maju. Today standard millionaire or even billionaire. Jadi it's not impossible to be rich, but in your expenditures tu kena moderation is key. Moderation is key. Jadi simpanan ada validity-nya, dan circulation of wealth is very important. Tetapi bukan hoarding, penimbunan ataupun extreme in luxury. Kerana di dalam surah Al-Waqiah pun ada amarannya bagi mereka yang in the lap of luxury in this world. Diorang akan menantikan satu azab yang pedih di akhirat. Itu Allah dah cakap dah. Those people who are in the lap of luxury. Di dunia ni mereka di dalam keselesaan yang melampau, dalam kata lain. Jadi saya harap saya terjawab persoalan haji. One more question. As a layman here, what can I do to get involved in this? As a layman. Okay. Apakah cara yang kita dapat melibatkan diri di dalam usaha yang berkaitan dengan dinar dirham? At whatever level you are, pada tahap mana pun anda berada, anda boleh melibatkan diri. Sekiranya anda adalah seorang student contohnya, dan mendapatkan dinar tu mungkin agak luar daripada capaian anda, maka mulakan dengan dirham. Satu dirham adalah
hari ini kadar yang bersamaan dengan RM25 saja. Jadi kalau dapat simpan RM5 sebulan lah, dalam 5 bulan insyaAllah dapat 1 dirham. Dan sampaikan ataupun dalam kata lain amalkan dirham tersebut, bukan setakat simpanan, tetapi gunakannya di dalam transaksi. Ataupun kalau kedai lokasi pembelian tersebut belum mengetahui pasal dinar dan dirham, maka mulakan langkah anda untuk memperkenalkan dirham tersebut kepada peniaga tersebut. Jadi you can start even at the lowest level with just 1 dirham. Pergi ke kedai yang anda biasa pergi untuk beli barang dan offer dirham tersebut untuk pembayaran. Okay? Kalau anda di tahap yang lebih sophisticated ataupun lebih banyak ilmu, maka sampaikan taklimat ringkas, pendedahan, ceramah pasal dinar dan dirham kepada mereka-mereka yang terdekat dengan anda, ataupun kepada satu formal audience, contohnya macam program Dini Hari Dinar. Sekiranya anda di tahap yang berada kebolehan, maka jadilah wakalah sebagai pengedar untuk menyampaikan dinar dan dirham kepada masyarakat umum. Jadi at whatever level you are, pada tahap mana pun anda berada, anda boleh melibatkan diri anda dengan usaha memberikan dinar dan dirham kepada masyarakat, insyaAllah. Ya, saya pernah melakukan membayar makan dan minuman, saya makan dengan dirham yang di tempat saya itu seorang peniaga tak dengar lagi lah. Jadi dia soal saya, lepas ni saya nak buat mana dirham. Apa jawapan yang saya ingin jelaskan kepada peniaga itu sebagai yang Allah sebut tadi, kita berperanan menyebarluaskan dinar dan dirham saja. Yang kedua saya nak tanya tentang tukaran fulus. Disebut fulus tapi sehari tak muncul dia. Dan saya terbaca satu artikel dalam majalah. Bila soalan ini ditanya kepada Profesor Umar Badi dan jawapan beliau ialah tukaran itu dalam bentuk RM, maka dia dihentam juga lah. Fokusnya kepada kerajaan Kelantan yang cuba membalikan dinar dan dirham ini seolah-olah tidak bersedia, dan jika itu dilakukan menurut penulis tersebut, maka tak lari juga daripada sistem riba. Ini satu persoalan dia. Yang ketiga, saya nak minta sikit gambaran World Islamic ini itu siapa, di mana dan bagaimana dia beroperasi. Sebab bila kita menceritakan sedikit sebanyak tentang dinar dan dirham ini, dia tak lari pada harga semasa. Bila ditanya, kita akan jelaskan bahawa harga ditetapkan oleh World Islamic ini kan, WRM. So soalan balas, siapa kita mulai buat ni lah. Jadi kalau boleh sikit gambaran lah, kita sama-sama buat kerja sikit lah, orang banyak untuk nak menyebarluaskan. Terima kasih. Terima kasih Encik nama Muhammad Hassan ya, Basar, bagi soalan-soalan yang agak challenging tersebut ya. Tapi ini adalah antara soalan lazim yang kami terima. Jadi kita dalam usaha memperkenalkan dinar dirham ini banyak menerima persoalan yang seperti diutarakan, dan kita sentiasa berusaha untuk memberi jawapan yang lengkap. Saya akan bagi jawapan yang very overview ataupun brief kerana kesentuhan masa. Tapi kalau perlukan lebih detail, boleh sentiasa jumpa dengan saya ataupun yang lain. Okey, yang pertamanya, penggunaan dinar dan dirham di kalangan peniaga. Contohnya nak bayar untuk di restoran makan. Memang benar, sekiranya kita membayar dinar dan dirham ataupun dirham secara lazimnya kepada peniaga, maka persoalan yang biasa ditanya oleh peniaga, macam mana saya nak guna balik dirham ni? Jadi yang paling logiknya adalah kita berusaha
untuk peniaga tersebut meneruskan usaha penggunaan dirham tersebut. So kiranya kita encourage peniaga juga menggunakan dirham tersebut untuk kegunaan yang diperlukan. Itu secara logiknya, pasal kita nak penggunaan ni meluas. Tetapi kekangan realiti yang ada di kalangan peniaga perlu di-addresskan ataupun perlu diberikan perhatian juga. Jadi sebab itu, sekiranya peniaga tersebut tidak boleh ataupun tidak belum sampai tahap untuk meneruskan usaha penggunaan dirham tersebut, dia boleh sell back ataupun jual balik pada untuk kegunaan yang mendesak untuk menggunakan RM lah. So this is the very brief answer. Tetapi yang secara idealnya, kita perlu menggalakkan juga peniaga tersebut untuk guna pakai balik dirham tu. Kalau dia tak boleh guna dalam perniagaan dia, dia boleh guna secara peribadi. Dia boleh dapatkan barangan lain dengan dirham juga. Okay, jadi kita cuba. Masalahnya tidak ada darah tu. Betul, because this is the start. And dalam setiap permulaan ada challenge. Dan setiap challenge ada ganjarannya. If there is no challenge, there is no reward. Jadi kita buat ni sebagai satu challenge untuk dapatkan reward daripada Allah. So kita cuba. Masuk saya tadi. Bila tidak ada ketaran, dia tanya bagi kita kasi simpan aja. Jadi di lingkungan itu simpan jadi tidak kembang. Jadi kita kena try and raise awareness. Walaupun di kalangan peniaga, kita cuma bukan hanya mau dia terima, kita nak dia juga guna juga bagi tujuan dia. So that dia akan berkitar. So dalam tertubuhnya koperasi tadi ya, yang kita usahakan tu, kita akan cuba dapatkan kumpulkan peniaga-peniaga yang menggunakan dirham. Jadi between the traders, diorang boleh identify, oh okay, I need supply daripada pengeluar beras ni, saya boleh beli guna dirham contohnya. Jadi diorang boleh kitarkan. Jadi pengeluar beras tu boleh gunakan dirham tu untuk membayar gaji petani ataupun pengusaha. Jadi diorang boleh guna bayar sedikit gaji upah contohnya dalam bentuk dirham. Jadi kitaran akan berlaku sekiranya kita adakan satu usaha untuk meluaskan penggunaannya. So kita cuba banyak cara dan there is of course realities and challenges bila bermula tu. Tapi we try and push on. More details kita boleh bincang offline. Soalan kedua adalah berkenaan dengan fulus. Okay. Fulus takrifannya adalah small change ataupun loose change bagi barangan yang tidak sampai nilainya pada 1 dirham. 1 dirham kalau kita tengok equivalent rate hari ini RM25. Jadi kalau nak beli barang RM10 macam mana? Kena bagi change lah. So change, small change yang kita nak guna, buat masa ni kita tak ada fulus. Jadi kita guna dari Malaysia. Saya jelaskan. Okay. Betul lah kan yang kita kena pakai ganti RM juga. Kalau disebut kan macam mana dan bila nak ada supaya masyarakat apa tidak ada clash dengan RM sama tinggal RM. Jadi setelah kita mulakan langkah pertama dalam memperkenalkan dinar dan dirham, jadi awareness sudah ada, orang semua dah semakin bijak, maka sekarang dia nak fulus pula. So sekarang langkah kedua kita keluarkan fulus. Jadi kita dalam proses untuk mengeluarkan fulus tersebut. Kalau dalam the first instant kita nak keluar a complete system, everything dah available, rasa tak akan terjadi lah. Fulus ada validity-nya dan antara rancangan untuk memperkenalkan sistem latuan yang syumur. Tetapi mungkin memerlukan beberapa langkah sebelumnya. Jadi kita perlu hanya bersabar kadang-kadang dengan kritikan ataupun komen orang yang mungkin iri hati ataupun tak senang menduduk dengan usaha kita ni. Dia cakap macam-macam lah. Jadi kita bedah sebenarnya tapi tahan lah. Okey. Sebelum tuan ada soalan di belakang.
Satu saya nak clarify mengenai Kupang Pustana Melayu tu. Dia ada dia punya reference dia. Dia punya berat tu 0.6 gram. 0.6 gram kalau tengok pada 1 dinar, dia 1/7. Maksudnya Kupang tu kalau nak kira dia ialah 1 dirham pada tanah Melayu tu. Itulah dia punya apa? Dia punya reference dia. Sebab dia orang pun bawa kerajaan Abbasiyah juga sampai tu. Betul. So that's why seperti dia cakap tadi, ada localized punya versions. Kita tak restricted to just dirham. Ada banyak localized version yang semuanya halal. Tapi bila kita refer balik tu perundangan dalam beberapa peraturan syariah, kita ada standard. Okay. Lepas tu saya nak tahu tentang spesifikasi fulus. Berapa berat dan berapa dia punya tukaran pada satu dirham. Dari segi konsep fulus yang akan dikenakan, denominasi terbesar adalah pada denominasi dirham yang terkecil. Contohnya 100 fulus bersamaan dengan 1 dirham. Okay, tetapi dari segi metalnya, beratnya dan nilai nominalnya belum ditentukan lagi. Kerana fulus ni is arbitrary. Fulus is arbitrary. Jadi bila kita dah setkan standard dia, kita akan ketahui. Yang saya tahu lah, dan refer ni Al-Majlizi tu. Al-Majlizi, dia itu masa 1500 lah, yang Mesir. Jadi dia punya fulus tu 3 gram tembaga. 3 gram tembaga. Kalau tengok plate ceiling kita pun, yang 10% tu, 0.828 tu, kalau nak kira dah almost di 3 gram lah. Jadi pada zaman Al-Majlizi tu, dia punya reference tu 1 dirham 150 3 gram tu. Kalau kita nak guna sekarang 1 dirham pada 150 10% kita tu, dia punya spesies tu memang tepat. Okay, itu adalah satu contoh reference lah yang mungkin boleh di-adopt sekiranya kita nak buat satu standard bagi penggunaan fulus. Okay, last question before solat zuhur. Cuma saya nak tahu dia punya kesahihan dinar. Kita tak ada reference kita untuk nak tahu dinar ni original ataupun kita takut orang dia. Sebab tidak ada apa tanda bahawa ini betul-betul dinar, ini betul-betul dirham. Jadi kita takut ada orang ambil kesempatan apabila kita beli sampai tak boleh pakai, ini bukan dirham, ini bukan dinar dah kata. Jadi apa tindakan daripada pihak Kelantan Golden kami untuk pastikan bahawa tidak ada tiruan. Jawapan yang ringkas yang saya boleh berikan, sekiranya mendapatkan dinar dan dirham daripada wakalah yang ditawar, terutamanya wakalah utama, mereka ada kemudahan untuk pastikan emas atau perak tersebut adalah tulen. Tetapi sekiranya mendapatkan di luar wakalah yang tawar, contohnya daripada peniaga atau daripada pengguna lain, maka kita sarankan pengguna tersebut exercise caution dan pastikan, kalau boleh cuba dapat kepastian sama ada melalui third party punya check ataupun reference. Mungkin wakalah utama boleh bagi good reference lah, this is memang boleh dipercayai. Ataupun kalau you tak dapatkan reference tersebut, go to third party punya checking sama ada kedai emas atau apa, untuk pastikan sebelum mendapatkan, terutamanya dalam jumlah yang besar. Tetapi buat masa ni, antara usaha dalaman yang dilakukan adalah untuk memastikan kualiti penempaan adalah tinggi. Jadi kalau kita tengok kualiti penempaan tu kurang memuaskan, mungkin suspek, jadi cuba elakkan. Ada maklumat dalaman yang saya terima lah, benda ni memang orang akan cuba palsukan kerana ada peluang untuk membuat duit. Jadi kita kena berhati-hati juga. Okey, jadi kita akhiri majlis ini. Ada beberapa soalan lain saya akan jawab.